Subhanallah, ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, kita mungkin tidak boleh mewarisi perjuangan Nabi SAW. Kita tidak boleh mampu nak mewarisi sifat Nabi tentang betapa hebatnya Nabi SAW menunaikan salat, berpuasa, bersedekah, menyantuni orang susah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita memiliki ataupun kita mewarisi sifat rahmah yang ada pada Rasulullah SAW, yang sangat menyayangi muslim yang lain, sangat berkehendakkan dapat kebaikan, bukan kita seorang saja dapat kebaikan. Lalu apa yang mampu kita buat adalah mendoakan, tanpa henti mendoakan, walaupun orang itu menyakiti kita, dengan kita lantunkan satu doa, ya Allah, ampunilah dia sekiranya apa yang dia lakukan salah, dan ampunilah aku sekiranya aku yang bersalah dalam hal ini. Kita tak pernah meletakkan suatu perkataan, saya tak pernah buat orang, kenapa orang buat saya? Saya tak pernah sakitkan hati orang, kenapa orang sakitkan hati saya? Saya tak pernah pun menghina orang, kenapa orang hina saya? Ini satu perkataan tipu daya syaitan. Kita tak pernah terlepas daripada buat salah. Tetapi bila ada orang menyakiti hati kita, ada orang ngumpat kita, ada orang cuba menghinakan kita, lalu kita lantunkan doa, ya Allah, ampuni dia sekiranya dia benar-benar salah, dan ampuni aku sekiranya benar apa yang dia katakan. Lalu kita sentiasa memiliki hati yang baik, hati yang selamat. Dan hati yang selamat inilah yang paling selamat di padang mahsyar kelak, sehingga Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak, semuanya tidak ada manfaat, illa, kecuali mereka yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Bukan senang ibu-ibu sekalian nak memiliki jiwa yang selamat, yang memaafkan orang tanpa orang itu minta maaf dengan kita. Bagaimana kita pula meminta maaf dengan orang walaupun kita tak salah. Ini hati yang sentiasa nak kebaikan untuk hatinya dan nak kebaikan untuk saudara Islamnya yang lain, yang tidak pernah bergembira di atas kesilapan orang lain. Contoh, kita tahu seseorang itu buat sesuatu maknanya kita, lalu kita menyebutkan, tak apa, aku doakan dia tu biar Allah balas di padang mahsyar kelak. Soalannya kita mengharapkan sesuatu keburukan untuk saudara kita. Tetapi bila kita tetap mengharapkan kebaikan, percayalah kebaikan itu akan datang kepada kita berkali ganda. Mungkin kita tak mampu menikmatinya, tetapi anak cucu keturunan kita akan dapat kebaikan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun kita memiliki akhlak yang mulia, tetapi akidah kita kalau bermasalah, akhlak yang mulia tidak boleh bantu kita. Sebab itu bila saya kuliah, saya menyampaikan ceramah, biasanya suka sangat saya mengulang-ulang nama Allah Asma'ul Husna, supaya kita ni tidak leka memuji dan memuja manusia ataupun memuja makhluk Allah yang lain dalam kita minta sesuatu dengan Allah. Contoh, sekiranya kita merasa kagum terhadap seseorang itu tentang ilmunya, ramai mana hari ini orang terlalu kagum dengan ilmu seseorang, lalu dia memulia, lalu dia memuja. Dan ini disebut dalam Al-Quran, di antara bentuk berhala yang wujud di akhir zaman, manusia memuja-muja manusia, sesama manusia. Lalu seolahnya di sana manusia itu boleh beri dia kebaikan, manusia itu boleh beri dia daripada pelepasan dan satu keburukan. Akhirnya pemujaan itu berlaku mengikut cara yang sangat salah, tak dibenarkan syarak, dibimbangi ada masalah dengan akidah. Kalau kita melihat seseorang itu diberi Allah ilmu yang begitu hebat, lalu kita bukan terlalu mengaguminya, tetapi kita hanya sekadar mendoakannya dan kita minta dia mendoakan kita, kemudian kita nampak di sebalik ilmu yang banyak itu, Allah ya alim, Allah yang maha memiliki ilmu, Allah beri dia pinjaman ilmu. Kita nampak ada orang yang sangat bijak, keturunan dia bijak, anak-anak dia semua bijak. Lalu bila kita tanya macam mana boleh bijak semua ni, sekiranya dia lupa dan alpa, lalu dia cakap memang 7 keturunan pun bijak, dan saya sendiri makan pil bijak masa mengandung makan kismis bijak. Akhirnya dia menyandarkan kepada ikhtiar dia. Di sana ada orang buat perkara yang sama, tapi anak tak sebijak dia. Lalu kita ingat Allah ya Hakim yang maha bijaksana, beri pinjaman kebijaksanaan. Sekiranya dia lalai daripada memuji Allah, maka bijak itu bukan nikmat tapi musibah.
Lalu kita melihat ada orang yang kaya raya. Kita puji, ya Allah, kayanya dia, murahnya rezeki dia. Oh, memang harta dia separuh Kedah ni. Contohlah. Kita lupa bahawasanya ya Ghani, ya Muni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Allah boleh beri kaya kepada sesiapa, bahkan orang musyrik, orang yang tidak pernah menyembah Allah, Allah boleh beri kekayaan. Kerana bagi Allah dunia dan isinya tidak ada nilai walaupun sedikit. Sebab itu kadang-kadang Allah menahan dunia daripada kekasihnya, daripada orang yang dia cinta, sebab Allah nak berikan kita syurganya. Sebab Allah tahu apabila kita leka dengan dunia, lalu kita lupa tujuan asal kita, perkampungan abadi kita adalah syurga Allah. Sebab kita duduk lena suka sangat dengan dunia yang sangat indah ini. Apabila kita melihat ada orang rizkinya banyak, murah rizki, lalu kita tanya dia, apa tip murah rizki? Solat duha jangan tinggal, dia kata. Sedekah kena buat, istighfar 1000 kali sehari. Bukan kata salah, itu betul. Tetapi salah sekiranya dia menyandarkan rizki dia yang murah itu disebabkan ikhtiar ataupun asbab ibadah dia tersebut. Ibadah itu, segala bentuk ibadah adalah satu manifestasi kedekatan kita hubungan dengan Allah. Kita buat solat duha setiap hari, kita sedekah, kita istighfar, tujuannya adalah untuk dekatkan diri kepada Allah. Allah berikan rizki kepada kita. Ramai mana orang dia salah faham sikit tentang bab ni. Dia buat salat duha untuk rizki, bukan kerana Allah. Dia tanya, salah ke Ustazah? Tak salah. Sebab rizki juga datang daripada Allah. Yang salahnya begini. Saya kata dekat Hajah ataupun Hajah telefon saya, Ustazah, saya nak pergi rumah Ustazah ni. Ada apa tu Hajah? Saja nak ziarah Ustazah. Saya kata, datanglah. Ada cupcake nak bawa ni. Ustazah suka cheese tart? Ya, saya suka. Cheese tart ada ni. Saya pun sukalah dia nak buat cheese tart ni. Dia pun datang. Lepas tu, bila datang, borak-borak ziarah, Ustazah, ni produk ni bagus Ustazah. Dah cerita produk, Ustazah, ni anak saya ni, dia takaful. Saya nak tanya, tujuan utama dia nak ziarah saya ke nak jual produk ataupun jual takaful? Sudah. Kalau bukan sebab takaful ataupun produk, agak-agak dia nak datang tak ziarah saya? Jadi di situ subhanallah, bukan saya nak ban orang jual takaful ataupun produk, tak ya. Ada orang nak menjual, dia bukan memikirkan untuk ambil sesuatu daripada orang tu, tapi nak berkongsi manfaat. Subhanallah, bagus. Saya nak Ustazah sehat sekian-sekian. Saya nak Ustazah untuk anak-anak ni biar ada jaminan, contoh. Subhanallah, saya terima. Cuma saya nak ingatkan pada diri saya sendiri, apabila kita cakap kita ni nak pergi ziarah orang kerana nak hubung silaturahim, ini pahala yang sangat besar. Tetapi jangan membesarkan apa yang kita nak jual. Tapi utamakan silaturahim. Sebab kuatnya silaturahim, dia tak sempat promote, kita beli. Sebab apa? Di sana ada gesaan. Antaranya hadis Nabi SAW. Ada seorang pemuda, ini hadis yang sahih dalam kitab Al-Kabair bab silaturahim. Ada seorang pemuda yang menempuh satu jalan nak pergi ziarah saudaranya atas dasar silaturahim. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk pergi bertanyanya. Lalu malaikat ini berupa manusia bertanya, wahai pemuda, ke mana kamu ingin pergi? Aku ingin menziarahi saudaraku. Kamu pergi ziarah dia, adakah kamu ada kepentingan? Kamu ada sebab apa? Ada nak apa-apa ke? Mengharapkan sesuatu ke? Nak jual apa ke? Contohnya begitulah. Dia pun menjawab, tidak. Aku tidak ada apa-apa kepentingan untuk ziarah, melainkan aku ziarahnya kerana Allah, kerana aku sayang dia kerana Allah. Lalu apa jawapan malaikat? Sesungguhnya kerana sayang kamu kerana Allah terhadap saudaranya, kamu juga disayangi dan dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita hujung minggu, kita cakap, bang, jom ziarah mak saudara, lama tak jumpa. Kenapa nak ziarah? Dia ada buat makan-makan ke? Kita sekarang kalau tak ada makan-makan, tak ada apa-apa sempena, apa-apa, kan pelik nak ziarah. Sebab tak menjadikan rutin dan jadikan itu satu ibadah yang sangat berat. Ya, besar sangat pahalanya. Barang siapa yang bersilaturahim, bang, tak ada apa-apa saja nak silaturahim. Ada orang salah faham, dia cakap apa? Buang masa je, baik pergi kuliah. Memang kuliah itu pahala, tetapi menghubungkan silaturahim juga sangat dituntut di dalam Islam.
Jadi dalam kita buat ibadah sesuatu, niat utama kerana nak dekat hubungan dengan Allah. Solat, hajat, istighfar, sedekah kerana Allah. Kemudian jangan bimbang apabila kita jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Apabila kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak sesuatu, minta saja dengan Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Di sana kalau kita melihat ada orang yang diciptakan Allah cantik, ataupun lelaki itu handsome, kita pun kata, oi tak puas tengok cantik. Contohlah, sebenarnya yang harus kita puji adalah Allah ya Badi', iaitu Allah yang maha menciptakan kecantikan. Lalu kita bukan terlalu kagum dengan makhluk. Apapun yang ada, kita tengok ada orang kedudukannya sangat mulia, sampai kita bangun, kita tunduk mulakan sungguh.